Sebenarnya belajar IR ni bukan pilihan utama pun, tapi yang bukan pilihan utama tu lah yang nak memberikan hikmah sebenarnya. Sebab bila saya belajar IR ni, dia macam mencabar kredibiliti saya yang saya rasa aku tak boleh lah buat ni, aku tak faham ni, macam mana aku nak belajar. Sebabnya dia nak mencabar benda-benda tu lah, supaya saya lebih, orang kata, berkeyakinan, lebih mencari ilmu. Begitu kau. Assalamualaikum and hi everyone, welcome back to my channel. If you guys are new to my channel, I am Wan Harsun and I am going to share some beneficial contents and sometimes not so beneficial contents. Untuk episod yang ke-6, kita akan bercerita tentang bagaimana pengalaman Tengku Batrisya. Kita nak tanya dia bagaimana perasaan dia daripada mengambil Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia dan bila melanjutkan pelajaran dalam kos hubungan antarabangsa di UNIZA dalam ijazah sarjana muda. Jom kita tengok macam mana dia punya pengalaman dan sebagainya. Tapi sebelum tu, kita nak tanya dulu nama, umur dan sebagainya. Jom kita tanya dia. Hai, Assalamualaikum. Okey, nama saya Tengku Batrisya Tengku Riza. Boleh panggil Syah ataupun Batrisya, tapi selalu yang lelaki ni dia orang panggil Tengku je lah, tak tahu pasal apa. Umur 23 tahun, asal Sungai Petani Kedah, dan saya merupakan pelajar tahun ketiga dalam kos hubungan antarabangsa di UNIZA Serangan. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Jadi sekarang bila kita dah kenal, mungkin kita dah cinta. Jadi sekarang kita nak tanya pula soalan seterusnya kan. Jadi untuk soalan seterusnya, saya nak tahu tentang Tengku Batrisya ni. Sebelum masuk kos hubungan antarabangsa di UNIZA, macam mana putri pula Tengku cuba dapatkan maklumat tentang kos hubungan antarabangsa di UNIZA? Ada daripada senior ke, kawan-kawan, ataupun dapat di Facebook, IG kan? Dari mana sebenarnya Tengku dapatkan maklumat tentang kos hubungan antarabangsa? Sejujurnya, kalau cakap pasal kos IR di UNIZA ni, saya tahu masa saya isi UPU. Dan kalau nak cakap pasal kos IR ni, saya tahu masa saya belajar di tingkatan 6. Okey, untuk pengetahuan, bila apa belajar di tingkatan 6 ni, dia ada satu subjek ni. Nama dia subjek pengajian am. Kita orang panggil PA lah. So, dalam PA ni, apa akan belajar mengenai perlembagaan Malaysia. Tapi dia asas je, dia beritahu je macam polisi, ataupun dia beritahu pasal Dewan Rakyat, Dewan Negara, macam-macam tu je. Dia tak mendalam lah. Dan masa tu pun ada je cikgu-cikgu tingkatan 6 yang cakap, kalau hampa nak tahu lebih detail pasal apa yang hampa belajar ni, hampa ambil lah kos IR. Macam tu. Boleh tak saya nak tahu macam mana first impression ataupun pandangan pertama lah bagi Tengku terhadap kos hubungan antarabangsa? First impression macam, gila bapak weh, takkanlah aku nak belajar bahasa Inggeris semua ni. Takkan exam bahasa Inggeris kot. Sebabnya saya tak expect pun saya akan belajar bahasa Inggeris. Sebab masa saya isi UPU tu, dia tulis ijazah sarjana muda hubungan antarabangsa. So dalam fikiran ni, duk fikir lah, tak apalah, dia mungkin dia ajak dalam bahasa Melayu. Sebab dulu pengajian belajar bahasa Melayu. Tu dia macam saya ingat relate lah, adalah kan sikit-sikit. Tapi maknanya benda tu tak sama pun. Dia macam tu lah. Sejujurnya pemikiran waktu tu first impression agak negatif sebab saya tak bersedia dari segi mental. Jadi tadi kita dah dengar bagaimana first impression Tengku bila masuk kos hubungan antarabangsa. Now kita nak tahu pula apa agaknya kos yang akan diambil Tengku kalau dia tak ambil kos hubungan antarabangsa di UNIZA. Kalau saya tak ambil IR, saya akan ambil kos yang berkaitan dengan bahasa Melayu. Sebab saya memang sukakan bahasa Melayu. Benda ni maknanya dah ada masa saya belajar di tingkatan 6. Masa tu subjek bahasa Melayu ni dia tak semua sekolah yang ambil tingkatan 6 ni ada. Tapi masa tu saya subjek ni adalah kat sekolah saya.
So saya berkeinginan lah nak belajar bahasa Melayu level-level makrifat. Mikau level makrifat. Maksudnya level-level tinggi lah. Saya nak tahu lebih mendalam. Sebab bahasa Melayu ni dia bukan sekadar cakap bahasa baku, cakap benda-benda tu. Dia macam, kalau bahasa Inggeris tak silap saya, dia ada bahasa Inggeris profesional ke apa tu. Jadi lebih kurang macam tu lah. Tapi ni dari segi bahasa Melayu lah. Cita-cita. Apa agaknya cita-cita Tengku selepas masuk kos hubungan antarabangsa? Okey, cita-cita. Bila sebut pasal cita-cita ni, saya nak highlight satu benda. Kos IR ni, dia bukan kos yang macam kos-kos lain. Macam kos account, macam kos, orang kata apa? Kos bidang sains yang melibatkan kedoktoran apa semua tu. Dia bukan ada spesifik job only, okay? Dia kos IR ni, hampa campak pilah dia dekat mana pun dia boleh hidup kalau dia guna skill yang dia ada. Dia bukan sekadar jadi pegawai takbir, tak pun kerja dekat pejabat-pejabat kementerian. So untuk saya bercita-cita untuk menjadi jurnalis. Next, soalan kedua last. Kita nak tanya bagaimana agaknya perubahan pemikiran Tengku Batrisya daripada sebelum masuk kos hubungan antarabangsa hinggalah selepas masuk kos hubungan antarabangsa. Semestinya ada perubahan kan. Sebab macam saya sendiri pun sebelum masuk kos hubungan antarabangsa pemikiran macam ni. Bila masuk kos hubungan antarabangsa pemikiran jadi macam ni sikit. Tengku pula macam mana? Okey. Apa perubahan yang saya dapat sebelum saya belajar IR dengan selepas saya belajar IR? Sebenarnya banyak perubahan sebab dia membentuk karakter saya yang lain. Bila saya belajar IR ni, pemikiran saya lebih terbuka. Saya lebih banyak mendengar kritikan, mendengar perspektif orang lain daripada saya terus charge orang tu. Dari terus saya mempercayai benda-benda yang ditulis. Sebenarnya benda ni penting untuk kita tahu sama ada benda tu sahih ke, benda tu hanyalah orang kata apa, kritikan yang ditulis secara berilmiah sebab orang tu tak suka benda tu. Kemudian kita pun sokong, kita pun share dekat orang. Sebenarnya boleh je kita keluarkan perspektif kita sendiri, kita baca perspektif orang lain. Tak semestinya kita kena percaya benda-benda tu. Dan kita cari, kita lebih banyak mencari. Bila saya belajar IR ni, saya lebih banyak mencari punca, lebih banyak cari faktor, kesan. Kita cuba cari kita cuba cari cara untuk menyelesaikan benda tu daripada kita bergaduh. Okay, itu dalam bahasa yang mudah lah. Dan bila saya belajar IR ni, saya juga tahu tentang sedikit sebanyak pasal polisi. Bukan setakat polisi dekat Malaysia saja, tapi polisi dekat negara luar. Macam mana dia memberi kesan kepada Malaysia, macam mana sesuatu hubungan tu berlaku, dan macam-macam lah perkara yang sebelum ni saya tak jangkau pun, yang saya akan belajar. Dan saya tak jangkau pun sebenarnya, benda tu yang kerajaan maknanya kena hadap, orang-orang lain kata apa yang penting dalam pentadbiran kerajaan ni kena hadap, macam tu. Dan yang last kali kita nak tahu nasihat untuk juniors dan juga yang baru nak masuk IR. Jom kita bagi nasihat sikit. Okey, pasal nasihat untuk junior. Kau nak kena nasihat pula untuk junior. Sebenarnya tak banyak pun. Very simple. Untuk junior, jangan give up. Kalau dah separuh jalan tu, teruskan je. Jangan berhenti. Jangan rasa benda ni beban. Jangan persoalkan kenapa aku duduk bidang ni, kenapa aku tak dulu orang kata apa, pilih bidang lain. Jangan. Anda dah separuh jalan. Jadi lebih baik anda buktikan anda ni terbaik dan anda teruskan je. Jangan pernah menyesal. Kemudian untuk junior juga, banyakkan membaca sejarah. Banyakkan, walaupun orang kata apa, rasa macam penatlah baca sejarah ni, tapi sebenarnya penting untuk tahu. Dan tarikh-tarikh semua tu sangat penting dalam IR ni. Mengingati tarikh adalah penting ya.
boleh je buat pop quiz dengan kawan-kawan apa semua. Banyakkan cari bahan. Cari bahan tu penting. Tanya je sini-sini. Harrison pun banyak je kan. Dan bila masuk IR ni sebenarnya penting untuk sertai koko, untuk sertai aktiviti kelab lain. Tak pun join kata apa je yang pihak fakulti, aktiviti fakulti yang aktiviti fakulti, tak pun aktiviti yang you buat. Penting maknanya benda tu, sebab benda tu maknanya membentuk skill korang untuk bersosial dengan pelajar lain, bersosial dengan masyarakat, supaya hampa punya orang kata percakapan hampa, macam mana hampa nak tarik perhatian orang. Sebenarnya benda tu penting. Kemudian bila duduk dengan nasihat ni penting juga. Bila hampa duduk dengan kawan-kawan yang berbeza background ni, ada yang daripada Form 6, ada yang daripada TESOL, ada daripada Diploma in Law, daripada STAM, semuanya tu, matriks semua tu penting untuk hampa tahu hampa punya label bila masuk IR ni sama je. Jangan beza-bezakan. So bila cari kumpulan tu untuk yang ni sebenarnya penting untuk student SEM 1, SEM 2. Sebab waktu ni lah hampa nak kenal kawan-kawan hampa. Jangan hanya tertumpu kepada group mate yang sama saja masa SEM 1 dan SEM 2. Cuba untuk bertukar-tukar. Sebab dari segi tu hampa boleh ada chemistry. Hampa boleh kenal. Sebab hampa buat kerja sama-sama nanti, hampa akan tahu macam mana perangai dia ni, macam mana hampa nak tackle dia ni. Bukan tackle dari segi yang kata nak morat tu, maksudnya berbincang apa semua tu lah. Sebab masa tempoh tu lah hampa nak kenal classmate hampa. Okey, maksudnya jangan lupa juga untuk banyakkan bertanya dengan pensyarah-pensyarah di IR. Pensyarah IR ni tak banyak. Dr. Abdullahi, Pak Yakno, Semaji, siapa lagi, Dr. Mahbubul, tak banyak lah pensyarah IR ni. So mostly dia pun semua ramah-ramah, baik. Kalau ada masalah semua, buat appointment je dengan diorang akan bantu. Jangan takut. Dan join je apa-apa aktiviti yang bila Iris buat. Jangan ketinggalan lah. Okay, rasanya tu je kot. Banyaklah pula. Okay, terima kasih sebab sudi mendengar. Terima kasih Tengku. Jadi itu saja untuk video kali ini. Sebagaimana kita tahu, kita dah dapat banyak pengalaman daripada Tengku Batrisha, daripada STPM kepada kos hubungan antarabangsa di UNIZA. Jadi untuk korang, selepas ni ada lagi video-video dan episod yang akan datang. Jangan lupa untuk tengok ya, tap the notification bell on, okay? Supaya video yang terbaru korang tahu. Dan kalau korang rasa video ni bermanfaat, tolonglah share, okay? Dan yang terakhir sekali, jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe.